Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak habiskan, insyaAllah saya akan habiskan matematik pengguna percukaian ni, iaitu bab cukai. Hari tu kita dah belajar pasal yang cukai pendapatan, kita dah buat pasal cukai yang berasingan, cukai yang bergabung. So, kali ni saya nak sambung sikit lagi, iaitu kita akan belajar pasal cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah. Okay, and then lagi satu cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi hari ni saya akan cuba habiskan. Hai Najwa. Saya nak cuba habiskan bab ni. Jadi siapa yang join boleh tanya masa live ni. Saya akan bagi soalan and kita buat sama-sama. Kalau tak tahu tanya. Okay, sebab tu saya buat live supaya you guys boleh tanya kalau tak faham. Alright, so now kalau ada masalah tak dengar ke apa cakap sebab saya takut tak dengar. Okay, so now saya start, iaitu kita nak sambung cukai jalan. So hari tu saya dah buat pengenalan cukai jalan tu apa semua. Kali ni kita nak buat pengiraan sahaja. Jadi insyaAllah hari ni macam kejap je kita buat. Since bagi saya cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan ni senang je. Alright, you faham konsep dia senang. Okay, so jom kita start untuk cukai jalan. Cukai jalan ni kita akan tengok capacity engine. So ni capacity engine. Jadi macam mana kita nak tengok? Alright, kita tengok kat sini. Saya ambil contoh 7 dari buku teks. Lepas tu baru kita buat soalan. So contoh ni at least kamu boleh cuba fahamkan. And then nanti soalan kita boleh buat sama-sama. Okay, boleh try. And then kalau tak dapat, tanya kenapa tak dapat. Macam tu, okay. Okay, so now kita start. Contoh kat sini dia cakap jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan. So dia akan bagilah kadar-kadar ni dalam soalan. Kalau keluar exam pun dia akan bagi kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Lepas tu dia kata Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing 859cc dan 1977cc. So ini kita panggil kapasiti enjin lah yang cc-cc ni. Okay, so dari sini kita akan tengok dia adalah berada di Melaka. So Melaka ni Semenanjung Malaysia ni lah. So kita guna yang table ni lah dengan kata lainnya. Jadi dia kata 859cc. Kita tengok dia berada di kapasiti enjin yang mana. So kita tengok kat sini bawah 1000. Maksudnya 859 ni bawah 1000 lah. Jadi bawah 1000 dapat terus kadar asas, iaitu 859 punya cc untuk kereta ni. Kita kena bayar RM RM20 sahaja. Tu saya cakap tu. Untuk cukai jalan senang. Okay, so kita tengok lagi sambung, iaitu 1997cc. So 1997cc kita akan dapat di bahagian 1997 adalah yang last kali, iaitu di antara 1801cc ke 2000cc. So dekat sini kita akan dapat untuk kadar asas. Okay, tengok dia bagi kadar asas. Kalau ada kadar asas dengan kadar progresif, ini dia macam yang cukai pendapatan tu. So bila ada lebihan, yang lebihan tu kena bayar ikut kadar tertentu. So kat sini dia cakap yang 200 yang kadar asas ni adalah RM280. So RM280 ni untuk berapa? Untuk 1800cc sahaja. So 1800cc kita bayar RM280. Jadi lebihan kat sini ada 1997cc. So saya akan buat 1997, saya tolak dengan 1800. Ni saya just nak tunjuk macam mana boleh dapat lebihan sebab dia hanya cover 280 ni untuk 1800cc sahaja. So saya tolak 1997, tolak 1800 bersamaan 197cc. So yang 197cc ni dia kena bayar nilai yang lain, iaitu setiap cc kena bayar 50 sen. So yang lebih cc tu semua kena bayar 50 sen. Jadi yang 197cc ni kena darat dengan 50 sen lah. Macam tu. Jadi untuk tunjuk jalan kira, saya akan buat kadar asas 280 tambah yang lebihan iaitu 197, ataupun you nak buat jalan kira kat sini 1997 tolak 1800, nak tahu balance berapa lebihan ni 197, darab dengan 50 sen. Macam tu. So ni untuk bayaran untuk sisi yang lebihan.
Ini untuk yang kadar asas RM280. Okey. So kat sini kita akan dapat 280 tambah dengan ni 197 lah, darab dengan 50 sen. Iaitu dapatlah kat sini RM98.50. Jadi tambah dengan 280, kita akan dapat RM378.50 macam tu. Okey. So sampai sini ada apa-apa soalan tak yang join ni? Okay, kalau tak ada saya continue Okay, saya harap you guys faham. So now kita jawab soalan. So tadi saya bagi contoh ni dari buku teks. Now ni memang soalan latih kendiri saya rasa. Sekejap saya tengok latih kendiri berapa. Latih kendiri 4.1C. Okay. So dekat sini soalan nombor 6. Dia kata Firdaus mempunyai motosikal dan kereta. So tadi dia cakap pasal kereta je. Kali ni motosikal dengan kereta. Kalau tak ingat cari CC, tak boleh. Yang tu memang main thing kamu kena ingat. Kalau berkait dengan cukai jalan, terus mesti pasal capacity engine. Cumanya nak tekan dekat sini, kamu tak payah letak CC tu lah. Kamu just tolak je, tak tulis unit pun tak apa CC ni. Kita just nak tahu lebihan je berapa. Macam tu. Sebab kalau cukai jalan, kamu tak tahu CC, macam mana kamu nak kira cukai jalan tu? Basic untuk cukai jalan, mesti capacity engine. Dia punya CC ni. Macam tu. Okay. And then saya proceed Okay, kalau ada soalan lagi tanya je. Okay, and then next adalah dia bagi kat sini motosikal dengan kereta. Nampak tak dia bagi 220cc dengan 1860cc. So dengan capacity engine seperti ditunjukkan, and then hitung cukai jalan untuk kedua-dua jenis kenderaan. Jadi dia dah bahagi kat kita. Nampak tak dia bahagi asing-asing. Cukai jalan untuk motosikal, untuk kereta. So you guys jangan risau, table ni akan diberi, kita just tengok je. Okay? Okay Najwa, alhamdulillah you okay. So dari sini untuk sekarang kita tengok motor dulu. So motosikal adalah 220cc. So 220cc adalah di antara 201cc ke 250cc. Jadi dia tak ada kadar progresif. Maksudnya memang bayar RM50 je lah. So untuk motosikal RM50 settle. Senang je. Kalau tak ada kadar progresif, senang. Kira je. And then next adalah kereta. Kereta dia 1860cc. So saya tulis kat sini 1860. So kita tengok dia dekat mana 1860 dekat sini. Iaitu di antara 1801cc ke 2000cc. Jadi dekat sini kita tengok kadar progresif dia yang ni dengan asas dia. So untuk kereta kadar asas of course lah kita tulis terus RM280. Tambah nak tengok berapa yang terlebih sekarang ni. Sebab dia 1860. Yang asas yang 280 ni dia cover untuk 1800cc sahaja. Jadi nak tahu balance kita ambil yang dia punya cc 1860 ni. Yang terlebih ni. Tolak dengan 1800. Nak tahu berapa baki yang lebih tu, terlebih tu. Yang terlebih tu kena bayar 50 sen setiap kali terlebih. So bayarlah darab dengan RM0.50. Kalau contoh you tak nampak buat direct ni, you boleh kira asing. Maksudnya you kira asing untuk lebihan. So lebihan you kira lah dulu 1860cc tolak dengan 1800. So lebihan dia 1860 tolak 1800 akan dapat 60cc terlebih. So 60cc ni yang lebih ni kena bayar 50 sen. Okay. So kat sini saya akan buat yang straightforward ni. Ni saya letak dekat sini ke atas sikit. Just in case kalau siapa nak guna cara berasingan, boleh sahaja. Cumanya make sure lepas you kira asing, you tambah balik lah. Kan tak tambah lagi, tak dapat jawapan.
So ni RM280 tambah dengan ni, saya darab je lah, 1860 tolak 1800 darab dengan 0.5. So dapat kat sini RM30. Jadi tambah kedua-dua kita akan dapat RM310. Dapat jawapan. Sampai sini ada soalan tak? Okay, saya tunggu you guys untuk tengok apa yang okey, apa yang tak okey. Okay, saya tunggu kejap. Kalau ada soalan, tanya. Okay, saya rasa insyaAllah okey kot yang cukai jalan. Alright. And then next, cukai pintu. So cukai pintu, hari tu saya dah cakap, nama lain dia adalah cukai taksiran. Jadi kalau dia cakap cukai taksiran tu maksudnya cukai pintu So untuk cukai pintu, yang memainkan peranan adalah nilai tahunan bagi kita punya apa nak cakap? Kita punya apa yang dicukaikan tu lah. Contoh rumah ke, apartmen ke, itu nilai tahunan dia berapa. So kat sini nilai tahunan ni selalunya diberilah. Kalau dia tak beri, dia suruh kita, dia akan bagi jumlah cukai pintu, dia suruh selesaikan algebra lah, cari nilai tahunan. So normally, yang selalunya kita akan cari cukai pintu and dia akan bagi nilai tahunan. Just disebabkan cukai pintu, cukai tanah ni terlampau senang, jadi saya tak pernah nampak lagi keluar dalam exam. Yang selalu keluar cukai pendapatan dengan cukai jalan. Yang tu, yang selalu nampak lah, yang saya nampak. Okay. So kat sini kita try buat soalan ni pula, iaitu cukai pintu kita tengok nilai tahunan darab dengan kadar. Kalau kamu perasan kan, untuk cukai semua ni, keyword dia kadar. Kita akan darab berapa kadar dia nak kena bayar. Berapa kadar. Nanti saya akan buat conclusion. Kamu akan nampak macam mana kita nak kira secara keseluruhan cukai-cukai ni, nak bezakan dia. Okay. So untuk kadar cukai pintu, darab dengan nilai tahunan. Jadi contoh kat sini kita tengok dia bagi. Ni pun contoh dari buku teks. So dia kata Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Pembandaran Subang Jaya. Okey. Diberi bahawa nilai tahunan, nampak tak? Dia dah bagi nilai tahunan. Yang ni, yang saya sebut tadi. So nilai tahunan bersamaan 6,580. Dan kadar cukai pintu. So kadar, saya tulis kadar je 5%. Hitung cukai pintu. So cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. So ni untuk setiap setengah tahun ni dia tambah dekat situ. So kamu kena tahu setiap kali kita kira cukai, ini adalah untuk tahunan. Sila tulis nota, ini untuk tahunan. Ingat dia untuk tahunan. Jadi dekat sini cukai pintu kita kira dulu untuk tahunan, iaitu kadar cukai pintu. Saya ikut formula je ni. Kadar cukai pintu 5%, iaitu 5% ni bersamaan 5% lah. Ataupun you nak tulis 5% dalam kalkulator pun boleh. Dua-dua boleh. And then darab dengan nilai tahunan 6580. So ni tahunan dia kena bayar 5% darab dengan 6580. So dapatlah RM329. Ini tahunan. Tapi dia kata Mariani ni nak bayar setiap setengah tahun. Setiap setengah tahun ni maksudnya 6 bulan bayar. Lepas tu 6 bulan lagi bayar. Dia bayar 2 kali setiap setengah tahun. Jadi untuk tahu berapa dia nak kena bayar setiap setengah tahun, kita bahagi 2 je lah nilai yang dapat ni. So ini adalah bahagi 2. Kita akan dapat RM164.50. Ini untuk setengah tahun. Setiap setengah tahun maksudnya dia bayar 2 kali. Okay. So dapat untuk cukai pintu. Ada soalan? Sila tanya sebelum saya buat soalan sama-sama dengan kamu, which is soalan dari latihan kendiri, latih kendiri. Ada soalan tak for now? Okay, so far Alhamdulillah saya tengok okay. And then next, nombor 7. Ini adalah soalan dari latih kendiri. Kita tengok soalan dia. Dia kata Puan Kim memiliki sebuah pangsa puri servis. Okay Najwa.
Alhamdulillah. Okey, Firdaus. Okey, Puan Kim memiliki sebuah pangsapuri servis di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. So, nampak peratus-peratus ni, ini adalah kadar. Kadar cukai. So, kadar cukai lah ni. Saya tulis kadar cukai je. 5%. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada 1,500 sebulan. Ni dia saja je bagi kat kamu. So ni adalah 1,500 sebulan ni adalah nilai dia bagi bulanan. Jadi ingat, bila cukai kita akan kira tahunan. That's why kita akan ambil dia punya nilai ni, formula dia, nilai tahunan ni. Saya kena buat nilai tahunan bersamaan RM 1,500 darab 12 sebab 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 1,500 darab 12 barulah saya dapat nilai tahunan. So dapat 18,000. So dari 18,000 ni dah ada maklumat nilai tahunan, dah ada kadar, boleh dapatlah cukai pintu. Cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setiap tahun. So ni dia nak bayar setiap tahun, jadi guna sahaja, tak payah bahagi-bahagi. Cukai tahunan 5% kadar dia darab dengan nilai tahunan. So kita akan dapat dekat sini RM 900. Settle. Okay. So ini adalah pasal cukai cukai pintu. Ingat cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan, cukai 3 cukai ni senang. Alright. And then next adalah cukai tanah. Alright. Cukai tanah kita tengok formula dia adalah, nampak tak? Keyword kat sini kadar. Mesti ada kadar untuk kira cukai. So kadar cukai tanah untuk setiap unit keluasan darab jumlah keluasan tanah. So kalau pasal tanah mestilah kita nak tahu luas tanah. So dari luas tanah tu kita kiralah cukai dia macam tu. Okay, so kat sini kita tengok contoh. Dia kata Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan. Nampak tak? Ni. So luas tanah tu 130 meter kuasa 2. Kalau dia tak bagi luas tanah, cari luas tanah. Dia mesti akan bagi panjang lebar tanah tu. So cari luas. Okay. And then dia kata diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM0.43. So tadi kadar dia bagi dalam peratus, kali ni dia bagi dalam berapa ringgit terus. So kadar ni dia boleh jadi dia bagi dalam peratus, dia boleh jadi dia bagi dalam RM. So kita ikut apa yang dia bagi, kita darab. And then dia kata setiap meter persegi yang ni lah, meter square ni lah meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okey. Setiap tahun. Keyword juga. Saya lupa nak cakap. Jumlah cukai tanah ni pun kita kira tahunan. Sila tambah dekat nota kamu. Tahunan. Okay. And then dari sini kita akan dapat untuk cukai bersamaan kadar iaitu RM 0.43 darab dengan 130 meter square ni. Dan dapat jawapan. 130 darab 0.43. So, dapatlah cukai tanah RM55.90. Ini jawapan dia. Okey, saya stop kejap kat sini. Ada soalan tak? Kalau ada, sila tanya. Okey, saya tengok macam insyaAllah okey. Tak ada lagi soalan. Okey, so saya continue soalan. Latihan iaitu latihkan diri. Dia bagi, boleh jawab sama-sama. Siapa yang ada kertas, sila kira. So kat sini dia cakap Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter kuasa 2. Okey, so ni pun dia baik lagi. Dia bagi luas siap-siap. Di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM15 sen. So ini adalah kadar. Setiap meter persegi. Meter persegi ni meter square lah. Meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Nampak tak? Dia straightforward je. Senang je. So, cukai dia adalah bersamaan kadar darab dengan luas tanah tu. So, 0.15 darab 300. Dapatlah cukai tanah RM45. Itu yang saya cakap tu senang. Kalau katakanlah keluar, lepas tu you tak jawab, ya Allah rugi sangat ni. Ni senang sangat. Okay? So, ini adalah untuk cukai tanah.
And then the last one, cukai jualan dan perkhidmatan. So untuk cukai jualan dan perkhidmatan, dia boleh, okay, yang ni maybe dia boleh pusing-pusing sikit, maybe boleh keluar soalan ni. So jualan dan perkhidmatan ni macam kalau kita guna, macam kalau kita beli McD semua tu, macam hari tu lah saya terang tu kan, so, kan kita ada cukai jualan, cukai perkhidmatan semua tu kan, cukai perkhidmatan lah kita selalu kena. So kat sini kita akan tengok Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selasa dengan harga RM240 semalam. So selalunya dia pasal tidur hotel ataupun beli makanan lah kalau untuk cukai jualan dan perkhidmatan ni. So RM240 semalam. Sofia mengendap di hotel itu untuk 2 malam. Okey. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So kat sini dia minta cukai perkhidmatan Dia tak cakap berapakah bil keseluruhan bagi dia tidur kat hotel tu Dia cakap cukai perkhidmatan. So ada 2 jenis yang soalan yang boleh ditanya kalau pasal cukai perkhidmatan ni. Sama ada dia cakap cukai sahaja ataupun dia tanya keseluruhan bil kena bayar berapa. Okay. So dari sini kita akan kira untuk sewa, untuk sewa pula menyewa. Betul lah tu, bilik hotel dia tidur 2 malam. Jadi untuk bayaran cukai, so kita kira dulu. Kalau tak nak, saya kira asing-asing kalau nak buat sekali pun boleh. Ni contoh untuk dia tidur 2 malam. 2 malam, bil dia adalah RM240 daratlah dengan 2 malam. Jadi dapat kat sini 480. Jadi dari sini dia akan kena cukai perkhidmatan, iaitu cukai perkhidmatan dia darab dengan 6%. So ni cukai lah. So darab 6%. Jadi dapat RM28.80. Okay, jadi settle. Untuk cukai ni, kalau kamu nak tulis jalan kira terus, kamu buat macam ni lah. Cukai bersamaan berapa ringgit dia untuk semalaman, darab dengan 2 sebab dia tidur 2 hari. Dan dari sini kita akan darab dengan 6% untuk cukai. Ni kalau kamu buat straightforward lah, RM28.80. Kedua-dua betul. And dari sini kalau soalan minta bil yang dia kena bayar keseluruhan. So kalau dia minta bil, kamu tambah je lah balik, iaitu RM480 ni tambah dengan cukai yang dia kena ni, RM480 tambah RM28.80. So kamu dapat bil yang dia kena bayar keseluruhan, iaitu 508.80. Ingat yang saya bagi ni adalah contoh kalau soalan tanya. Untuk soalan sekarang, jawapan dia adalah yang ni, RM28.80. Okey ke? Tapi asal macam pelik Saya ada salah apa-apa ke? 240. Cuba you guys tekan juga, betul tak? 240 darab 2 darab dengan 6%. 6% kan? 6%. RM28.80. Betul lah? Okay. And then next, ini adalah contoh dari buku. And then, okay. So itu je, sampai situ je. And then ni saya nak buat kesimpulan. Kalau you guys perasan, just nak bagi you guys nampak macam mana pengiraan secara keseluruhan cukai-cukai yang kita dah belajar. Iaitu yang pertama, cukai pendapatan, kita ambil ada nilai asas dengan lebihan kadaran. Lebihan tu kita darab dengan kadar. Astaghfirullahaladzim. Lebihan darab dengan kadar. Cukai jalan pun sama, nilai asas. Kalau ada lebihan, darab dengan kadar. Untuk cukai pintu, cukai tanah dengan cukai jualan perkhidmatan ni lain sikit. Pintu dengan tanah ni kamu ada kadar. Just kadar. Kadar bagi pintu, cukai pintu tu, and then kadar untuk tanah tu. Untuk cukai tanah kita akan darab dengan keluasan tanah. Ni just saya nak tunjuk overall And then cukai pintu darab dengan dia punya nilai tahunan. Nilai apartmen ke rumah ke, nilai tahunan. And then untuk cukai jualan ni kita kena kira lah berapa total perkhidmatan ataupun jualan yang kita dah ada. Perkhidmatan ataupun jualan darab dengan kadar. So apa-apa pun kadar ni memainkan peranan. Kadar. Okay. So, settle, alhamdulillah.
Jadi bab ni kita dah settle. InsyaAllah next week kita akan masuk bab baru. Siapa yang ada cadangan untuk masuk bab Maths or Maths yang baru, just message, DM ataupun komen. Nanti saya akan tengok and akan pertimbangkan untuk buat. Okay. So sampai situ saja untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Okay, bye. Assalamualaikum.